Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi minggu ini untuk sesi pembelajaran yang baru. Hari ini cikgu sendiri akan terangkan tentang kemahiran saintifik. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita tarah tangan memohon keberkatan daripada Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmata wa anshur alaina khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey murid-murid, sila rujuk buku teks sains tahun 5. Jadi pasti semua sudah dapat buku teks masing-masing kan? Jangan lupa balut buku teks kamu. Sebab kamu batch yang pertama guna buku teks yang baru ni. Ingat Baik. Apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Objektif pembelajaran ni ialah di akhir pembelajaran nanti, lepas cikgu mengajar ni, apa yang akan kamu dapat? Pertama, murid-murid akan dapat menyatakan dua kemahiran yang terdapat dalam kemahiran saintifik. Yang kedua, murid-murid dapat mengenal pasti kemahiran proses sains yang digunakan apabila menjalankan sesuatu eksperimen. Dan yang ketiga, murid-murid dapat menguasai kemahiran manipulatif apabila melakukan penyiasatan. Baik. Apa tu kemahiran saintifik? Kemahiran saintifik ialah kemahiran yang diamalkan semasa menjalankan penyiasatan ataupun eksperimen. Nampak? Kemahiran yang diamalkan. Maksudnya, setiap kali buat penyiasatan ataupun eksperimen, belajar sains, kamu kena amalkan kemahiran saintifik. Baik, mari kita tengok. Okey, kemahiran saintifik terdiri daripada dua, iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains pula terbahagi kepada 12 kemahiran yang lain. Nanti kita akan belajar. Manakala kemahiran manipulatif pula terdiri daripada 5 perkara. Mari kita tengok kemahiran proses sains terlebih dahulu. Kemahiran proses sains terdiri daripada 12 kemahiran yang lain. Kemahiran tersebut adalah yang pertama, memerhati. Yang kedua, mengelas. Yang ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Yang keempat, membuat inference. Yang kelima, meramal. Yang keenam, berkomunikasi. Yang ketujuh, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Yang kedelapan, mentafsir data. Yang kesembilan, mendefinisi secara operasi. Seterusnya, mengawal pemboleh ubah. Kemudian, membuat hipotesis. Dan yang terakhir adalah mengeksperimen. Untuk memahami dengan lebih lanjut, murid-murid boleh rujuklah buku teks ya. Kita tengok kemahiran yang pertama. Kemahiran memerhati. Kemahiran ini melibatkan proses pengumpulan maklumat tentang sesuatu objek, peristiwa atau fenomena dengan menggunakan sebahagian atau kesemua deria. Deria apa? Ya, deria penglihatan melalui mata, deria pendengaran melalui telinga, deria sentuhan kulit. Kita sentuh guna kulit, kita berasa. Deria bau dengan hidung dan yang terakhir deria rasa dengan lidah. Baik. Kemahiran yang kedua ialah kemahiran mengelas. Kemahiran ini adalah kebolehan untuk menyusun, mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan ciri, kriteria ataupun sifat yang tertentu.
Okey, maksudnya mengelas ni maksudnya apa? Maksudnya kita kumpulkan satu benda dalam kumpulan mengikut ciri, kriteria ataupun sifat yang sama. Kumpulan A ni, kumpulan E mungkin ada sayap, ada kepala, boleh terbang. Kumpulan B mungkin yang hidup di dalam air, kan, berenang, insang dan sebagainya. Kumpulan B mungkin yang hidup di darat, kan. Macam itulah lebih kurang, ya. Kita beralih kepada kemahiran seterusnya, mengukur menggunakan nombor. Kemahiran ini melibatkan pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan alat-alat pengukuran standard piawai seperti pembaris, pita ukur dan termometer. Kemahiran ini juga merangkumi kebolehan mengukur dan menganggap sama ada menggunakan unit piawai atau unit bukan piawai. Basically, kemahiran ini adalah kemahiran kita menggunakan nombor apabila melakukan satu-satu pengukuran. Mungkin kita gunakan jam, kita ukur tempoh masa. Kita gunakan termometer untuk kita ukur suhu. Kita menggunakan pita ukur untuk kita ukur jarak. Itu adalah kemahiran yang termasuk dalam mengukur menggunakan nombor. Seterusnya, kemahiran membuat inference. Kemahiran ini ialah proses membuat alasan atau kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian berdasarkan bukti yang diperolehi. Maksudnya apa di sini? Nak senang, inference ni adalah alasan. Kita tengok sebuah pokok. Pokok tu diletakkan di tepi tingkap. Kemudian tidak disiram. Selepas beberapa ketika, lepas 3 hari, mungkin 5 hari, lepas seminggu, kita tengok pokok tu layu ataupun mungkin mati. Apa inference yang kita dapat? Ya, sebab mengapa pokok tu mati? Pokok mati kerana tidak disiram air. So, formula yang senang ialah pemerhatian. Daripada kita tengok apa yang kita perhatikan pokok tersebut, tambahkan dengan alasan yang munasabah terhadap pemerhatian yang kita buat tadi, jadilah kesimpulan awal ataupun inference. Pokok tersebut mati kerana tidak mendapat air yang mencukupi. Baik, kita bergerak. Kemahiran seterusnya ialah kemahiran meramal. Kemahiran ini merupakan proses membuat jangkaan terhadap sesuatu peristiwa daripada pemerhatian dan pengalaman lalu atau berdasarkan data yang diperolehi. Meramal ni dia tak sama dengan teka. Teka kita main agak tembak saja, membuta tuli tanpa sebarang kata. Tapi meramal ni kita buat melalui pemerhatian kita atau pengalaman-pengalaman yang lalu berdasarkan data yang ada. Kita tak teka lah. Baik. Seterusnya, kemahiran berkomunikasi. Apa dia kemahiran berkomunikasi? Ya, tepat. Betul tu. Kemahiran ini adalah kebolehan memberi penerangan tentang sesuatu tindakan, tentang sesuatu objek atau peristiwa dengan menggunakan perkataan. Sama ada kamu kita tulis ataupun kita bercakap secara lisan atau simbol grafik seperti jadual, model, graf, carta ataupun rajah. Yang macam yang ada ni lah. Komunikasi ni maksudnya penerangan.
sama ada kita cakap terang pada orang ataupun kita berikan data-data dalam bentuk jadual, model ataupun gambar kepada orang. Itulah penerangan. Seterusnya, kemahiran menggunakan perhubungan ruang dan masa. Kemahiran ini memerihal perubahan sesuatu kejadian atau fenomena mengikut urutan masa berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu ataupun berat. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks, muka surat 12. Dari sana. Perhubungan ruang dan masa. Tengok dialog antara dua murid tersebut. Penerangan secara lebih jelas. Okey. Dah semua? Baik. Kita bergerak seterusnya. Kemahiran mentafsir data. Kemahiran ini memberi penerangan yang rasional dan munasabah tentang sesuatu objek, peristiwa atau pula daripada data yang telah dikumpul. Mentafsir data ni adalah apa? Data daripada penyiasatan yang kita buat, mungkin daripada objek yang kita perhatikan, atau pola daripada data yang kita buat menjalankan eksperimen. So kita tafsirkan dia dengan memberi penerangan yang rasional. Okey. Baik. Seterusnya adalah kemahiran mendefinisi secara operasi. Apa dia ni? Maksud dia apa? Kemahiran ini memberikan definisi terhadap sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Okey. Murid-murid boleh rujuk muka surat 12 dari buku teks gambar antara dua murid ni, dialog di bawah muka surat 12 ya. Cikgu terangkan ni adalah definisi ataupun makna untuk setiap kemahiran ya. Okey. Seterusnya adalah kemahiran mengawal pemboleh ubah. Okey. Kemahiran ini adalah kemahiran mengawal perkara yang boleh berubah dalam sesebuah penyiasatan. Okey, terdapat 3 jenis pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi. Yang pertama ialah pemboleh ubah yang diubah ataupun tidak sama. Okey. Yang kedua, pemboleh ubah dimanarkan. Pemboleh ubah ini adalah pemboleh ubah yang tetap, yang tak sama. Dalam eksperimen. Dan yang ketiga, pemboleh ubah bergerak balas ataupun pemboleh ubah yang diperhatikan ataupun keputusan penyiasatan. Nak mudah ingat, senang saja. Pemboleh ubah dimanipulasi ini adalah benda, perkara yang berubah, berbeza, tak sama. Okey? Di awal eksperimen. Okay. Pemboleh ubah dimalatkan ni benda yang sama, benda yang tetap, benda yang tak berubah dalam eksperimen tu. Pemboleh ubah bergerak balas ni ialah keputusan ujian. Dia perkara yang berbeza, dia tak sama, berubah, tetapi di akhir penyiasatan ataupun eksperimen tersebut. Pemboleh ubah dimanipulasi ni di awal eksperimen kita kawal benda tu, yang ni tetapkan berubah. Tapi pemboleh ubah bergerak balas pula adalah hasil keputusan penyiasatan. Okey, di akhir. Satu di awal, satu di akhir. Jelas semua? Bagus. Okay. Kemudian kemahiran membuat hipotesis. Okey. Kemahiran ini merupakan kemahiran membuat pernyataan awal yang umum. Pernyataan awal ataupun pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan. Maksudnya, daripada pemboleh ubah yang kita ada tadi, slide sebelum ni, kita dah kenal pasti pemboleh ubah yang ada untuk eksperimen tu. Untuk kemahiran ini pula,
membuat pernyataan awal, membuat pernyataan umum, okey, tentang hubungan antara pembuli ubah yang tadi. Faham dalam satu penyiasatan atau eksperimen yang kita buat. Okey. Jelas Baik, kita teruskan. Sampai ke kemahiran yang terakhir dalam proses sains, iaitu kemahiran mengeksperimen. Okay. Kemahiran ini ialah kemahiran merancang dan menjalankan penyiasatan bagi menguji hipotesis dengan mengumpul dan mentafsir data untuk membuat kesimpulan daripada penyiasatan tersebut. Maksudnya apa di sini? Maksudnya kemahiran itu kita jalankan satu eksperimen yang lengkap. Kita rancang, kita laksana untuk uji hipotesis tadi yang kita buat, pernyataan awal, untuk dapatkan kesimpulan daripada eksperimen tersebut. Inilah kemahiran mengeksperimen. Okey. Kemahiran ini terdiri pada 9 langkah. Okey. Langkah yang pertama, mengenal pasti dan membuat pernyataan masalah. Langkah yang kedua, membuat hipotesis. Langkah yang ketiga dalam kemahiran dan eksperimen adalah mengawal pembuli ubah. Langkah yang keempat, menyenaraikan alatan dan batas yang digunakan semasa eksperimen atau penyiasatan tersebut. Yang kelima, merancang langkah-langkah, step untuk kita buat eksperimen tersebut. Okay. Yang keenam, menguji hipotesis. Yang langkah kedua, kita buat hipotesis kan. Hipotesis apa? Tadi? Pernyataan umum, pernyataan awal. Bila masuk langkah keenam, kita laksanakan. Kita dah rancang langkah buat eksperimen tu, kita laksanakan eksperimen, kita uji balik hipotesis awal yang kita buat tadi. Betul ke tak pernyataan awal hipotesis yang kita buat? Okay. Langkah 7, mengumpul dan mentafsir data. Okay. Maksudnya lepas kita dah buat tu eksperimen tu, kita buatlah eksperimen tu, kita kumpul data. Macam mana? Mungkin kita gunakan jadual, perubahan tempoh masa, okay, ataupun jarak, ataupun kelajuan. Jadi kepada eksperimen yang kita buat tu. Okay. Langkah yang ke-8 adalah membuat kesimpulan. Lepas kita dah buat hipotesis, kita dah uji hipotesis kita kumpul semua data, kita tafsirkan data yang kita dah kumpul dan kita buat kesimpulan. Kesimpulan eksperimen ni apa? Dan yang terakhir adalah menulis laporan. Eksperimen kita buat tu, kita kena tulis laporan. Macam mana kita nak tulis laporan? Tengok buku teks. Okay? Dalam buku teks, daripada muka surat 9 hingga muka surat 12. Okay. Baik. Habis kemahiran proses sains. Okay, kita masuk pada kemahiran manipulatif. Apa tu kemahiran manipulatif? Kemahiran ini adalah kemahiran yang melibatkan kemahiran psikomotor murid-murid semasa menjalankan eksperimen ataupun penyiasatan. Kemahiran psikomotor tu apa, cikgu? Siapa tahu? Ya, kemahiran psikomotor. Bisa dengar tak perkataan tu? Dalam PJ kan? Ya. Psikomotor ni adalah kemahiran kita menggunakan tangan, okay, apa saja semasa kita nak buat eksperimen tu. Okey, ada 5 perkara di sini. Yang pertama ialah mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Kita guna, kita kendalikan peralatan sains untuk eksperimen tu dengan betul. Okey, yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Spesimen ni apa? Spesimen ni benda yang kita nak uji lah. Contohnya kita nak tengok
keasidan dalam makanan. Kita bawa buah. So, kita kena gunakan dengan cermat. Seterusnya, menyimpan bahan sains dan peralatan dengan betul dan selamat. Bahan-bahan sains, bahan atau peralatan yang kita dah guna. Lepas kita dah guna, kita kena simpan di tempat dia dulu. Kita ambil di mana, di situ kita simpan. Jangan tinggal saja lepas kita dah selesai buat eksperimen. Okay. Yang keempat, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. Dalam nak buat laporan eksperimen tu, kita kena lukis. Benda yang kita buat tu kita kena lukis. So, kena melakar lah. Itu kemahiran dia. Dan yang terakhir, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Peralatan yang dah guna, kita kena bersihkan dulu. Lepas kita dah guna, kita kena bersihkan. Jangan kita tinggal. Kalau kita tinggal, nanti next class ataupun kelas yang akan masuk kemudian bila nak buat eksperimen tersebut, tak boleh nak buat. Sebab peralatan kotor, tak dibersihkan. Okay. Ini adalah 5 perkara yang terdapat dalam kemahiran manipulatif. Okay. Kita dah sampai di penghujung pembelajaran kita untuk hari ini. Okay. Tugasan. Okay. Sila gunakan buku sains 1 untuk nota dan laporan eksperimen. Okay. Yang kedua, sila gunakan buku sains 2 untuk latihan dan pengumpulan. Kan cikgu dah pesan minggu lepas kan, sediakan 2 buku panjang untuk sains. Okay. Yang pertama, sains 1 kita tulis nota dan laporan eksperimen. Buku sains 2 adalah untuk latihan dan pengumpulan. Okay, kita tengok tugasan yang pertama ialah laporan eksperimen. So, cikgu nak murid-murid salin semula laporan eksperimen yang terdapat dalam buku teks. Boleh tengok muka surat 9 hingga muka surat 12. Okey. Tugasan ini yang pertama ni buat dalam buku sains 1. Minggu lepas tulis buat nota kan? Buat dalam buku tu. Okey. Tengok tugasan yang kedua, latihan asah minda. Salin dan jawab semua soalan dari buku teks dalam muka surat 15 hingga 18. Gambar-gambar macam mana? Lukis. Kena lukis lah. Sebab ada tadi kan dalam kemahiran manipulatif, melakar. Kena lukis ya. Tugasan kedua ni buat dalam buku sains 2. Dan yang terakhir ni macam biasalah. Dah selesai, dah siap kerja, ambil gambar dan hantar personal dekat cikgu. Jangan letak dalam grup kelas. Baik, sebab cikgu nak semak, cikgu akan rekod siapa yang buat, siapa yang tak buat kerja. Baik. Sekian saja TDPR kita pada kali ini. Terima kasih kepada murid-murid sebab masih bersama cikgu. Jangan lupa subscribe YouTube channel cikgu. Semoga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.